Okay, hari ni Cikgu Syuk kembali lagi. Cikgu nak ajar apa hari ni? Okay, seperti yang semua tahu, Cikgu adalah Cikgu Pendidikan Seni Visual. Jadi biasanya seni visual ni kita akan ajar melukis, mewarna dan sebagainya. Tapi hari ni berbeza sikit. Asyik melukis je mestilah korang bosan kan? Okay, kita akan ajar korang tentang teori pula. Okay, teorinya adalah berkaitan dengan tokoh seni dekat barat. Tapi tokoh ni tokoh apa? Okey, tokoh ni memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap dunia dan juga negara. Nak tahu siapa tokohnya? Sekejap lagi cikgu akan bagi tahu, okey? Okey, seperti yang dijanjikan. Siapakah tokoh seni yang cikgu nak cerita tu? Okey, biasanya tokoh seni yang kita belajar dekat sekolah, ianya akan melibatkan tokoh yang pandai melukis, pandai mewarna, karya-karya yang realistik. Tapi tokoh ni yang berbeza sikit. Sebab tokoh ni, dia pelopori bidang mengenai psikologi, psikoanalisis. Maksudnya tentang dalaman manusia. Macam mana manusia tu berfikir, apakah emosi yang dialami oleh setiap manusia tu. So, tokoh ni berkecimpung dalam bidang tu. Jadi, siapakah tokoh tersebut? Okey, tokoh tersebut bernama Sigmund Freud. Siapakah Sigmund Freud ni? Okey, Sigmund Freud ni adalah tokoh yang hebat dalam bidang psikologi seperti mana cikgu cakap tadi. Okey, Sigmund Freud ni lahir dekat Moravia atau lebih dikenali sebagai Czech Republic negara itu pada masa kini. Baik, dia hebat. Macam mana cikgu cakap hebat? Sebab 17 tahun dia dah masuk universiti tau. Pada masa tu, 17 tahun nak masuk universiti sangat susah. Tapi dia antara orang-orang yang hebat yang dia masuk universiti pada usia 17 tahun. Dan dia menamatkan ijazah sarjana muda dalam bidang perubatan. Kan tadi cikgu cakap dia adalah satu tokoh yang hebat. Kenapa dia hebat? Okey, sebab dia ni masuk universiti pada usia 17 tahun. Okey, pada kita 17 tahun masuk universiti tu benda biasa. Tapi dia masuk kat universiti 17 tahun tu, dia ambil ijazah sarjana muda dalam bidang perubatan. Hebat tu. Biasanya kalau dekat Malaysia ni susah nak dapat pada usia 17 tahun tu. Tapi dia boleh dapat. Okey, jadi bila dia tamat dalam pelajaran di universiti tersebut, dia jadilah doktor. Doktor yang melibatkan diri dalam bidang psikologi dan psikoanalisis. Jadi dia tahu macam mana cara nak ubati pesakit. Jadi dia ni merupakan satu orang cakap doktor yang sangat terkenal pada masa itu dekat Austria, yang kat mana dia mahir dalam mengetahui penyakit orang yang sakit otak ataupun gila kita sebut. Bukan sahaja dia jadi doktor, tapi dia juga belajar tau. Dia mengkaji tentang teori-teori yang berkenaan dengan psikologi ni. Jadi dia ciptalah beberapa cara-cara macam mana kita nak memahami psikologi manusia. Nak tahu dia punya sifat, emosi dan sebagainya. Jadi bila dia dah dapat benda-benda semua, dia gunakan dan aplikasikan perkara-perkara tersebut dalam bidang perubatan. Disebabkan dia dah mengkaji teori-teori yang berkenaan dengan psikologi tadi, beliau ni wujudkan satu teori iaitu teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik ini merupakan satu pendekatan untuk mengetahui peranan perasaan dan emosi yang digunakan dalam sektor perubatan pada masa kini. Cikgu cakap tadi, tokoh tersebut dia wujudkan satu teori iaitu teori psikoanalitik. Okey, kita dah tahu teori psikoanalitik ini adalah untuk mengkaji peranan emosi dan juga peranan perasaan manusia. Okey, tetapi Sigmund Freud ni dia mengatakan bahawa terdapat 3 tahap utama dalam teori tersebut. Yang pertama ialah tahap sedar, yang kedua adalah tahap prasedar, yang ketiga adalah tahap tidak sedar. Namun apakah itu? Okey, cikgu akan jelaskan secara lebih lanjut. Pertama yang dikemukakan dalam teori tokoh tersebut ialah tahap sedar. Baik, tahap sedar ni sebenarnya apa? Tahap sedar ni melibatkan banyak perkara. Contohnya adalah ingatan, perasaan dan juga emosi. Tapi semua benda ni kita sedar tau sebenarnya. Cikgu bagi satu contoh lah kepada kamu. Contohnya kamu ni lapar. Kamu lapar, kamu pergilah makan sebab kamu sedar. Aku tengah lapar ni, aku perlukan makan. Kalau macam kamu mengantuk, kamu perlukan tidur dan sebagainya. Maksudnya tingkah laku kamu tu berkaitan dengan apa yang kamu sedar. Kamu sedar kamu nak buat benda tu. Kamu rasa macam aku rasa perlukan bersukan. Jadi kamu akan keluar. Kamu lapar, kamu pergi makan. Jadi kamu faham tak dekat sini? Yang di mana sedar ni bermaksud kamu tahu apa yang kamu nak buat. Kalau contoh kamu marah, kenapa kamu marah? Contohnya kawan kamu buat kamu, jadi kamu rasa marah. Kamu marah lah dia. Contoh macam tu. Tak pun kalau kamu tak marah dia secara bercakap, kamu tak rasakan, aku rasa marah lah sekarang ni. Contohnya begitu. Maksudnya semua tingkah laku yang kamu laksanakan tu adalah berdasarkan apa yang kamu sedari. Bukan kamu macam mama tiba-tiba kamu nak marah. Tak mungkin lah macam tu kan. Jadi kamu mestilah sedar terlebih dahulu. Kamu nak marah tu kamu tahu sebab apa kamu nak marah. Tak ada ni orang tiba-tiba jalan, aku marah lah. Tak ada. Tak wujud macam tu. Dia tak sedar namanya. Okey? Tahap seterusnya adalah tahap prasedar. Tadi kita dah tahu tentang tahap sedar tu. Sedar ni macam mana? So kita lanjutkan pula ke tahap prasedar. Tahap prasedar ni okey.
kalau cikgu nak jelaskan secara lebih saintifiknya, kamu mungkin tak faham. Tapi tak apa, cikgu jelaskan dengan cara yang mudah. Baik, prasedar ni saya rasa kita boleh faham dengan kamu tak ingat. Contohlah, hari ni kamu nak ikhlas, tapi semalam kamu lupa kamu pakai baju apa. Hari ni kamu pakai baju merah, semalam pakai baju warna apa kan? Kamu boleh sedar dengan kamu cuba untuk mengingat balik. Tapi kamu tak sedar macam kalau kamu malas nak fikir kan. Sebenarnya kamu dah pakai baju merah semalam, tapi hari ni kamu pakai lagi baju yang sama, warna merah juga. Itu adalah satu benda yang diklasifikasikan sebagai alam prasedar, yang mana kamu tidak ingat ataupun kamu lupa semalam aku buat apa kan. Okey, semalam saya makan apa, hari ni makan benda yang sama lagi sedangkan kamu lupa benda tu. Contohnya semalam kamu mandi pukul 3, hari ni kamu mandi pukul 3 lagi. Semalam aku mandi pukul berapa kan. Satu cara mudah kamu nak faham ialah prasedar ni adalah satu benda yang kamu terlupa. Semalam tu apa benda, hari ni apa benda. Seterusnya dan ataupun yang terakhir, dan yang ini paling penting tau, korang kena faham, iaitu alam tidak sedar. Apa sebenarnya alam tak sedar ni? Okey, alam tak sedar ni merupakan satu ingatan ataupun korang punya masa silam, masa lampau yang disisihkan daripada fikiran. Faham tak? Contohlah, kamu masa kecil-kecil, kamu main sekal, kamu jatuh tau. Mungkin kamu tak ingat dah bila kamu dah dewasa. Selepas 10 tahun, selepas 20 tahun kamu dah tak ingat dah. Tapi ada kebaikannya alam tidak sedar ni, yang kat mana ingatan-ingatan lama disisihkan. Sebagai contohlah, cikgu bagi dalam institusi kekeluargaan. Baik, contohlah masa kecil ni ada seorang pelajar ataupun budak lah yang dia sentiasa dipukul oleh ibu bapanya, diseksa, dia apa. Kalau dia terus ingat tentang memori tu tanpa menyisihkan memori tu dalam fikiran dia, dia sampai ke besar dia rasa tak selesa. Dia rasa macam, aku rasa takut. Dia akan jadi orang yang mempunyai sakit mental. So, dia takut lah, macam nak berkeluarga pun dia takut. Sebab nanti kan dalam keluarga dia, isteri dia pukul anak dia ke, dia mungkin disebabkan ketakutan dia pukul anak dia juga ke. Jadi sebab itulah otak kita memegang peranan yang kat mana menyisihkan sebahagian besar daripada memori-memori, contohnya yang negatif, disisihkan supaya kita tak ingat benda tu dan kita boleh meneruskan kehidupan sehari-hari kita dengan baik. Yang mana kita ingat, contohlah kalau kita teringat dengan benda-benda silam kan, kita mungkin boleh pelajari benda tu dan kita jadikannya lebih baik. Tapi kalau macam kita ingat benda tu dan kehidupan kita hari ni menjadi sengsara ataupun tidak aman disebabkan benda tu, itu adalah benda yang negatif. So sebagai contoh macam ni lah, cikgu nak bagi kamu mudah faham benda ni. Jikalau benda tu kamu ingat, ini adalah perkara yang positif, kamu teruskan pada masa akan datang. Kamu buat dengan lebih baik. Tapi jikalau benda tu adalah perkara yang negatif, maka sisihkan. Kalau kamu tak nak sisihkan pun daripada ingatan kamu, at least kamu pelajari benda tu. Okey, semalam aku berjalan, ada lubang kat depan tu, aku terpijak dan aku jatuh. Bila esok kamu jalan lagi sekali kat tempat yang sama, adakah kamu akan pijak lubang yang sama? Tidak mungkin, sebab kan kamu belajar daripada kesilapan. Jadi itulah contoh yang cikgu cuba bagi. Jika ianya negatif, cuba pelajari dan ubah benda tu ke arah yang lebih baik. Jika ianya positif, teruskan pada masa akan datang. Jadi kamu semua faham tak tentang ketiga-tiga tahap dalam kesedaran manusia ni? Tahap yang pertama iaitu tahap kesedaran secara total, dan yang kedua adalah tahap prasedar, dan yang ketiga adalah tahap tidak sedar. Jadi daripada apa yang cikgu cuba jelaskan kepada kamu ni, dapat tak ilmu-ilmu yang bermanfaat? Macam mana kamu nak upgrade diri kamu, macam mana kamu nak mengetahui sisi baik dalam diri kamu, kamu nak teruskan kehidupan dalam keadaan yang macam mana, itu semua adalah pilihan kamu. Berdasarkan daripada apa yang tokoh tersebut ajar ni, banyak sebenarnya dia bagi kita input-input yang positif, yang kat mana kita boleh tahu keadaan diri kita sebenarnya macam mana. Jadi sumbangan dia sangat besar lah terhadap dunia dan juga bidang-bidang psikologi serta perubatan. Itu saja cikgu rasa apa yang cikgu nak sampaikan. Semoga kamu semua faham apa kepentingan psikologi ni dengan seni. Kalau tak dengan seni pun, psikologi ni sangat penting dalam diri kita. Kalau boleh itu kita kena faham secara lebih lanjut kenapa kita buat sesuatu benda. Sebab ianya ada dekat sini. Okey, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ni pada kamu semua adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kamu boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kamu. Lagi-lagi kamu ni pelajar-pelajar seni, jadi kamu kenalah faham secara lebih lanjut seni ni sebenarnya apa. Bukan hanya melukis, kamu kena ingat tu, seni juga melibatkan psikologi. Itu yang paling penting. Okeylah, cikgu tak nak berbual panjang. Cikgu ada masa sejam je nak ajar kamu ni. Jadi cikgu rasa cukup lah ni, sebab lepas ni cikgu ada meeting. Cikgu nak kena ajar sejarah pula lepas ni. So cikgu rasa cukuplah untuk hari ni, okey. Semoga kita berjumpa lagi dekat masa akan datang. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudi tengok video cikgu ni. Kalau macam kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video ni. Kamu tak boleh ulang kalau kamu tak payah beli internet je, okey. Terima kasih, bye-bye.